Nama saya Jessica, anak perempuan Sinapan. Apa khabar awak di sana? Yeah, I'm great. I'm doing very well. How are you? Okay, I'm fine. Okay, hari ini kita sama-sama akan berkongsikan tentang tempat menarik di Malaysia. Oh, Okay. Sebelum kita memulakan belajaran kita, jom kita sama-sama tonton satu video tentang tempat menarik di Malaysia ya. yeah, cool. Okay. Radi pernah tengok tak bangunan ni sebelum ni? No. Okay. Ini adalah kota Formosa. Kota ini terletak di Bandar Hili Melaka. Kota ini merupakan kota yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada 1511. Kota ini telah mengambil masa selama 5 bulan untuk dibina. Faham tak setakat ini? Yep, itu 5 months ago. Seterusnya kita pergi kepada tempat menarik yang seterusnya. Okey. Nama tempat ini adalah Jambatan Angkat Terengganu atau juga dikenali sebagai Terengganu Malaysia. Jambatan Angkat Terengganu merupakan sebuah projek inisiatif wilayah ekonomi Pantai Timur. Jambatan ini mempunyai jalan raya 1 jalur dan 2 hala dengan lebar 23 meter yang merentangi 638 meter di atas muara Sungai Terengganu. Jelas? Okey,
kita teruskan kepada tempat menarik yang seterusnya. Nak tengok tak bangunan ni lagi? No, I don't think so. No. Okey, ini adalah rumah Istana Kelly atau rumah Hellas. Rumah ini telah dibina pada tahun 1905 oleh William Kelly Smith yang dia sebenarnya berasal dari Scotland. Reka bentuk bangunan ini seperti Istana Mughal di Bandar Agra, India. Tukang-tukang binaan bangunan ini juga dibawa khas dari Madras. Bangunan ini mempunyai 14 buah bilik, sebuah bilik bawah tanah dan terowong rahsia. Itu juga dilengkapi dengan lift yang pertama dibina di tanah Melayu. Di tingkat kedua pula akan ada sebuah padang tenis berlantaikan simen. Seterusnya kita pergi kepada tempat seterusnya iaitu Dataran Lang. Ini adalah tugu tumpuan pelancong yang terkemuka di Pulau Langkawi. Tinggi patung ini ialah 212 meter yang menggambarkan helang yang dari mana Langkawi mendapat namanya. Rakyat tempatan mencatatkan helang sebagai satu simbol di mana Langkawi berasal Lang adalah sama atau kata singkatan helang, manakala Kawi bermaksud perang merah di zaman Melayu purba. Pada malam, seluruh dataran diterangkan dengan lampu. Dari laut, panorama adalah menakjubkan. Suasana malam sungguh mengasyikkan dengan cahaya lampu daripada kapal yang berlabuh. Jelas tak lagi? Yep. Teruskan kepada tempat yang seterusnya iaitu Kota Johor. Kota ini dibina seawal 1540 sebagai pusat perdagangan yang terpenting semasa di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II. Menurut sejarah, pusat perdagangan ini merupakan antara kubu yang terbaik di antara kubu-kubu yang lain di persisiran lembah sungai. Bentuk geografi yang semula jadi telah menjadikan benteng pertahanan di Kota Johor lama, menjadikan kubu ini antara kubu yang terbaik dan memudahkan untuk mengawal perairan daripada musuh. Sayangnya, zaman kegemilangan kota tahun sahaja selepas ditaklukki Portugis pada 1584. Seluruh kota ini telah dibakar dan dimusnahkan manakala segala senjata telah dirampas. Semenjak peristiwa itu, Kota Johor Lama tidak boleh lagi digunakan dan telah mencatatkan sejarah pada hari ini. Seterusnya ialah laman kreatif Kluang. Tempat ini berhampiran dengan kawasan saya. Lorong ini tujuannya ditubuhkan untuk menceriakan lorong belakang di kawasan Bandar Kluang yang terletak berhampiran dengan Taman Merdeka. Kawasan yang telah dinaik taraf dengan pemasangan lampu menjadikan laman kreatif Kluang ini menjadi tumpuan dan tarikan pelancong ke Bandar Kluang. Program Kluang Kreatif 1020 ini dihiasi dengan 24 lukisan mural sepanjang 100 meter di Jalan Teo Siu Ko. Seterusnya ialah Menara Condong Teluk Intan. Apabila Radi tengok gambar ni, apa yang Radi dapat bayangkan? Chinese architecture. Okey, menara ni sama dengan menara yang apa di dunia? Somewhere in Beijing. Bukan. Okey, menara ini sama seperti menara Pisa di Itali. Nama menara ini adalah Menara Condong Teluk Intan.
Sebenarnya menara condong Teluk Intan ni adalah menara tangki air yang kemudian dijadikan menara jam di Teluk Intan Perak. Keunikan menara ini ialah menyerupai menara Pisa Itali. Menara ini dibina pada tahun 1885. Ia memiliki ketinggian setinggi 85 kaki dan terdapat 110 buah anak tangga. Walaupun telah berusia lebih 1 tahun, bangunan ini masih berdiri kokoh. Bangunan 3 tingkat ini dilengkapi dengan jam besar. Kini menara ini tidak digunakan lagi dan hanya menjadi tarikan pelancong yang mengunjungi bandar Teluk Intan. Kini, bangunan purba itu mendapat julukan Menara Condong kedua di dunia selepas Menara Pisa di Itali. Jelas tak? Yep. Okey, kita teruskan kepada tempat seterusnya. Ini adalah Cameron Highlands atau Tanah Tinggi Cameron. Ini adalah pusat peranginan tanah tinggi di Pahang, Malaysia. Cameron Highlands terletak setinggi 1,829 meter dari aras laut dan bersuhu 10 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Kawasan ini memang sejuk. Cameron Highlands mula diterokai oleh Sir William Cameron sekitar tahun 1885, di mana pada ketika itu beliau sedang melakukan pemetaan persempadan Pahang Perak. Cameron Highlands boleh diakses dengan menggunakan kenderaan sama ada melalui tapah atau simpang pulai dari negeri Perak, melalui Gua Musang dari negeri Kelantan atau melalui Sungai Koyan dari negeri Pahang. Seterusnya ialah Genting Highlands. Juga dikenali sebagai tanah tinggi di stesen bukit di puncak Gunung Ulukali dengan ketinggian 1,800 meter. Sebahagian besar kawasan tersebut terletak di negeri Pahang dan satu lagi bahagian kecil terletak di negeri Selangor. Ia ditubuhkan oleh mendiang peniaga etnik Cina Ling Goh Tong pada tahun 1965. Tempat tarikan pelancong utama kawasan tersebut ialah tempat peranginan Bukit Resorts World Genting. Di sananya terletak taman tema dan kasino. Seterusnya ialah Colmar Tropical Berjaya Hills. Ini adalah resort penginapan bersejarah di Bukit Tinggi Pahang, Malaysia. Pernah pergi tak ke tempat ini? Cameron Highlands, yes. This one in Pahang, no. Oh, okay. Ini adalah resort yang unik dibina bertemakan perkampungan asli Colmar dari kurun ke-12, terletak di Alsace, Perancis. Suasana di Colmar Tropical Berjaya Hills membuatkan pelancong seolah-olah berada di luar negara. Tidak hairanlah tempat menarik di Bukit Tinggi ini menjadi destinasi yang paling mendapat tumpuan pelancong. Namun seni binanya diterapkan beberapa elemen perkampungan di Wikwi, Turkin dan Kaiserberg. Keunikan ini pasti menggagumkan hati sesiapa sahaja yang pertama kali berkunjung ke Colmar Tropical Berjaya Hills ini. Seterusnya ialah Tanjung Piai. Tanjung Piai terkenal dengan restoran makanan laut dan juga mempunyai hutan paya bakau yang indah dan belum terdedah kepada pencemaran maupun pembangunan. Sebuah mercu tanda telah dibina pada tahun 2001. Dua pelepah paku piai raya diukir di permukaan mercu tanda bagi mengabadikan sejarah nama Tanjung Piai. Paku piai didapati tumbuh dengan banyaknya bersama dirian bakau di sini.
Peta yang terpampang menjelaskan kedudukan sebenar tanah terselatan benua Asia supaya dapat dihayati dan dihargai oleh para pelawat. Jelas tak? Seterusnya ialah menara berkembar Petronas. Pernah lihat tak bangunan ni? Of course. Boleh teka tak tempat ini, keunikan tempat ni? What was the question, sorry? Keunikan bangunan ini. Tallest twin towers in the world. Ya, betul. Bangunan ini merupakan bangunan tertinggi pada abad ke-20. Kini menara berkembar Petronas merupakan bangunan ke-11 tertinggi di dunia. Menara berkembar Petronas memegang gelaran bangunan tertinggi dari tahun 1998 hingga 2004 dari segi ukuran dari aras pintu masuk utama hingga atas struktur. Menara berkembar ini merupakan mercu tanda dan ikon Kuala Lumpur bersama-sama Menara Kuala Lumpur yang terletak berdekatan. Ini adalah Legoland. Pembukaan rasmi taman tema ini dilancarkan oleh Sultan Ibrahim Ismail pada 22 September 2012. Ia akan menjadi teras kepada kompleks yang bersepadu yang berukuran 5,500,000 kaki persegi. Kawasan ini juga merupakan Taman Industri Nusa Cemerlang yang terletak dalam Iskandar, Malaysia, iaitu sebuah kawasan ekonomi yang terdiri daripada pusat gaya hidup seperti peruncitan, pejabat, hotel, perkhidmatan, pangsapuri dan unit kediaman. Radi dapat teka tak berapa kos yang diperlukan untuk bina Legoland ini? Bila? Kos untuk bina Legoland. Oh, bina, right. 200 million ringgit. Okey, tepat dah sikit. Okey, jom kita tengok. Kos pembinaannya adalah 720 juta. Manakala Legoland Hotel berjumlah 190 juta. Susun atau Legoland Malaysia bermula di pintu masuk utama. Secara tradisionalnya akan memaparkan pemandangan Legoland. Juga menyediakan kedai serta restoran di sana. Istana Bukit terletak di belakang taman Lego Nights dan istananya adalah bercidikan Puteri Raja. Seterusnya ialah Gunung Kinabalu. Pernah tengok tak gunung ni? Yeah, I have. Okey, gunung ini adalah gunung tertinggi di Malaysia. Puncaknya tidak tertinggi di Malaysia juga tapi di rantau Nusantara dengan ketinggian mencecah 4,095 meter dari aras laut. Sesetengah penduduk menganggap Gunung Kinabalu ini merupakan gunung yang dapat memberikan semangat juang dan satu padu rakyat Sabah. Gunung Kinabalu banyak menyimpan cerita dan kisah-kisah misteri. Menurut kepercayaan masyarakat dusun Sabah, Gunung Kinabalu merupakan tempat bersemadinya semangat mereka selepas meninggal dunia. Okey, seterusnya ialah Fort Margherita. Tempat ini dibina oleh Raja Sarawak Charles Brooke yang terletak di Kuching, Sarawak, Malaysia. Kubu ini adalah sebuah mercu tanda dan tugu dalam sejarah Sarawak yang bermula dengan dinasti Brooke. Kubu ini dibina dalam gaya sebuah istana kota Inggeris, direka bentuk untuk melindungi Kuching dari serangan Lanun. Ia digunakan sebagai sebuah muzium polis dari 1971 sebelum ia diserah kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan kini ia merupakan satu tarikan pelancong di Kuching. Faham tak? Okey. Seterusnya, Fort Margherita ini juga dinamakan sempena isteri kesayangan Brooke, Margaret Alice Lily de Win.
yang dikahwininya di Higworth, Wiltshire pada 28 Oktober 1869. Kubu ini dibina di atas sebuah bukit menghadap Sungai Sarawak dan terletak di tebing utara berhadapan dengan pusat bandar Kuching yang pesat berkembang. Kubu ini dilengkapi dengan baik untuk melindungi ibu negeri ini dari pencerobohan melalui sungai. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Seterusnya saya akan sendkan satu quiz di chat. Radi boleh cuba untuk buat ya. Okey, saya dah hantar. Radi boleh cuba. Sambil Radi buat tu, Radi tolong share screen ya. Kelly Castle. Okey, macam mana dengan pengalaman Radi semasa pergi Kelly Castle? It was nice actually. I think I posted a picture of like the skyline, the surroundings on my Insta. Oh, okay. That's good. Boleh Radi kongsikan tak sambil buat tempat-tempat lain yang Radi pernah melawat? Yeah, sure. So I've been to Kelly Castle, I've been to Legoland, I've been to Genting Highlands. Okay. Haven't been here. Was going to go here, but parents didn't want to because they feel it was too childish. Oh well. Okay. Have been to the Twin Towers, of course. Oh, okay. Haven't been here to the mountain in Sabah. Cubalah pergi ke tempat tu sebab memang dapat pengalaman barulah, macam mendaki gunung. Do you know about the margarita pizza? Oh, I haven't gone there. No, but when you say Fort Margarita, the word margarita is actually used to refer to a type of pizza. So I just found that a little bit humorous. Sounds like you are doing research on that places. This Sambil one's in you boleh Queensland. cari keyword tempat-tempat tersebut tau. Mudah Yeah. untuk mendapat jawapan. What does PI mean? Tanjung Piai itu sebenarnya nama kepada tempat tersebut. Okay. All right. Genting and Cameron Highlands. That's right. Radi, saya rasa Radi macam dah swap Genting dengan Cameron Highland. Cuba Is that? baca sedikit. Yeah. Yeah. This one's with all the strawberry fields and this one's with the theme park. That's how I remembered Yes. it anyway. If it says Melaka, you can really can talk about Kota Efomasa. Really? Yes, Melaka. What's that? Try the word Melaka. Oh, is it? Would this be the museum? Yes. Is that? Okay, cool. Kota Formosa in Malacca. I don't recall that. Search the word Melaka, you will find out that. Is it just me or can I not see the word Malacca? It's around the second line, the second peak. Yes. No, below it. Below it. Below. Yeah. All right. For Dataran Lang, you can search for the Helang. It means the eagle. Yes. Yes. At last you find out my place. Tanjung Piai. You should. Correct or not? Yes. All right, cool. I've been here actually. Oh, you've been there? Nice. Okay, very good. Okay, tahniah sebab Yeah, it took me 5 dapat minutes to jawab. get It's okay, it's a first try. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, Radi boleh simpulkan tak apa yang Radi dapat belajar hari ini? So the main topic that we talked about was famous or like popular places that you should go to in Malaysia.
what I learnt today was Kelly's castle was actually built similarly to the man who built the Taj Mahal, and that he built it for his wife. That was something I learned. Okay. I learned that the Langkawi eagle was, what was that word? Dataran Lang. Yeah, lang. Is lang the word for eagle? Yes. Huh. Don't recognize it. But yeah, that was called Dataran Lang. What else? Actually, the eagle in Malay is helang. Helang. The lang is the shortcut of helang. Do you guys use the word helang or lang in ordinary speech? Helang. But for Oh, okay. Langkawi, we usually say lang. A lot of British colonial architecture. Legoland was actually and another thing, Legoland was built or like Have you been opened there by before? Legoland in Johor. Yeah, I have. Back when I was younger though, How was your experience there? with Legoland. Yes. I was a frightened child, so I didn't go on any of the scary rides, but I remember it being fun. Yeah, it was with my auntie and uncle. Quite expensive actually though, even Yeah. for a Malaysian national. I think for Malaysian, it's we can get discount. Would you recall how much the tickets would cost, just as a prediction? For Malaysians, if we show our identity card, we can get around 180 ringgit for a person. For one person, that's still really expensive though. That's like what, $60 in Australia. That's a price, yeah, nah. And any other Um, places? A lot of colonial architecture. I quite enjoyed that. What was that one? What was that one place like? I'm gonna try recall. Radi, saya rasa ada cikgu yang mengucapkan tahniah kepada Radi atas usaha anda membuat kuis. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Cool. Thank you. Jumpa lagi. Yep. Catch you guys later. Thank you. Bye.